warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan sihat bagi kita masa lapang, kita gunakan untuk beribadah, solat berjamaah. Allah bagi taufik hidayah. Kita tunggu sebelum masuk Isyak dengan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semua amalan tersebut insya-Allah akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi pada tuan-tuan daripada kitab Adab-adab dalam Islam, dalam bab Al-Istaiqaz minan Naum. Ya, Al-Istaiqaz minan Naum. Jadi maksud istaiqaz minan naum ni adalah bab bangun daripada tidur. Ya. Jadi kitab ni membicarakan adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan kitab fiqh. Di kitab fiqh dia ada membicarakan tentang hukum halal, haram, makruh, sunat, pandangan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan sebagainya. Tapi kitab adab ni dia lebih kepada suruhan Rasulullah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedikit sejarah daripada adab-adab tersebut. Jadi antara aktiviti manusia ni, antara fitrah manusia ni adalah tidur. Tidak ada manusia yang tak tidur. Ya, makhluk yang tak tidur hanyalah malaikat. Malaikat saja tak tidur. Syaitan, jin pun tidur. Ya, tumbuh-tumbuhan pun tidur. Jadi kerana adanya aktiviti tidur, maka ada juga adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah bangun daripada tidur. Kitab ini disusun berdasarkan alif bata sampai ya. Alif yang seterusnya istaiqaz minan naum, adab bangun daripada tidur. Ya sekali tulis sikit. Baik. Jadi yang pertama kata penulis di sini, setiap orang apabila bangun daripada tidur, orang mukmin ni dia kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kena bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur ni macam mana? Syukur ni dia ada tiga. Yang pertama syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lisan, yang ketiga syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati, dia berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pagi ni kau telah, dia kena fikir tiga benda. Yang pertama, alhamdulillah, terima kasih kau telah bagi aku umur satu hari ya Allah. Yang kedua, kau telah bagi aku peluang untuk tambah amal ibadah. Yang ketiga, kau bagi peluang kepada aku untuk betulkan kesilapan aku yang lepas. Maksudnya macam mana? Kalau ada dosa sempat lagi bertaubat. Ada orang dia mati tak sempat bertaubat.
Dia tidur dalam keadaan ada lagi dosa, tak sempat minta maaf dengan orang. Tapi bila kita bangun tidur, ya, alhamdulillah, semalam aku ada buat salah dengan si fulan ni, si fulan, sempat lagi aku minta maaf. Alhamdulillah, Allah bagi nyawa. Jadi kata penulis, syukur dengan hati ni kena fikir 3 perkara. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, alhamdulillah Allah tambah umur 1 hari. Yang kedua, alhamdulillah Allah bagi peluang untuk tambah amal ibadah. Yang ketiga, alhamdulillah Allah bagi peluang untuk betulkan kesilapan dengan bertaubat. Kalau ada solat yang kurang, ganti balik solat. Kalau ada puasa tak lepas hari, ganti puasa. Kalau seseorang ni fikir macam tu, maka dia salah seorang yang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia tak fikir sedemikian, dia bangun saja dipikir pasal dunia je. Lepas ni aku nak kerja apa, ya, aku nak contoh kalau dia scammer, aku nak tipu siapa pula, kan? Aku nak buat apa, nak buat apa, maka dia bukanlah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru syukur dengan hati. Syukur dengan lisan pula. Syukur dengan lisan sekurang-kurangnya disebut alhamdulillah bila bangun. Dan syukur dengan perbuatan, dia terus amal ibadah. Amal ibadah pagi-pagi bila kita bangun, kalau dah masuk waktu subuh, solat subuh. Kalau sebelum subuh, solat sunat 2 rakaat. Sama ada solat tahajud ataupun apa-apa solat witir dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, penulis dibawa satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bintu inda khalati Maimunah radhiyallahu anhuma. Satu hari aku tidur di rumah makcikku Maimunah. Siapa ni? Ibnu Abbas. Hadis ni panjang, penulis pun dia potong yang hujung sekali yang ada kaitan dengan bab ni. Dia tidur di rumah Maimunah, Rasulullah ada di sana, dia tidur dengan Rasulullah. Kenapa tidur dengan Rasulullah? Sebab Ibnu Abbas ni umur dia 10-11 tahun. Dia suka tidur dengan Rasulullah dan Rasulullah benarkan. Pertama sebab dia kanak-kanak. Kedua, dia suka tidur dengan Rasulullah sebab dia nak qiyamul lail dengan Rasulullah. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi yang terkenal hafal Quran, faqih dalam Quran. Jadi dia nak qiyamul lail dengan Rasulullah, dia nak dengar Rasulullah baca Quran dalam qiyamul lail. Dalam masa yang sama dia hafal. Jadi dia tidurlah. Dia tidur, dia pun katalah, "Thumma staiqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaha an-nawmi an wajhihi bi yadihi." Aku perhati dia, Nabi pun bangun. Nabi pun menyapu mukanya, kesan tidurnya dengan kedua tangannya, kata Ibnu Abbas. Jadi sunat di sini sapu muka. Thumma qara'a al-ayat al-'ashra al-awakhir min surati Ali Imran. Kemudian dia pun tengok Rasulullah baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi adab yang seterusnya bila kita bangun tidur, kena sapu muka seperti mana Rasulullah SAW. Sama ada sebelah tangan, dua belah tangan, terpulang. Yang penting sapu muka, sunat hukumnya bila bangun. Kenapa? Sebab Nabi buat begitu. Ibnu Abbas tengok. Yang ketiga, baca surah Ali Imran, 10 ayat terakhir surah Ali Imran, bermula daripada inna fi khalqis samawati wal ard sampai habis. Macam mana tuan-tuan nak kenal 10 ayat terakhir surah Ali Imran? Bukan awal surah An-Nisa, balik buku saat sebelum dia, itulah akhir surah Ali Imran, 10 ayat terakhir. Ya. Jadi Nabi baca setiap pagi 10 ayat tersebut. Jadi sunat tuan-tuan baca. Tuan-tuan balik ini tuan-tuan tanda 10 ayat terakhir surah Ali Imran, baca pagi-pagi. Seperti mana tuan-tuan rajin baca surah Al-Mulk malam-malam. Sebab Nabi baca malam-malam surah Al-Mulk, surah Sajdah. Pagi-pagi pun Nabi baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Jadi bila bangun pagi, kalau sempat baca terus. Kalau tak sempat, baca lepas balik sembahyang subuh. Buka Quran baca. Ya. Kalau dah ingat, baca dalam solat pun boleh. Dalam solat yang mulai inna fi khalqis sama sampai habis. Ya. Jadikan rutin, sebab itulah rutin Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran ni ada beberapa ayat ataupun surah yang Nabi selalu menjadi rutin, ataupun suruhan Nabi.
Contohnya kalau nak tidur Rasulullah baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Kemudian pernah Rasulullah kena sihir. Lepas kena sihir tersebut, Rasulullah turun ayat 3 surah. Surah Al-Mu'awwizat, surah Al-Mu'awwizat namanya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi kata Aisyah, sejak daripada hari itu setiap malam Rasulullah akan baca surah tersebut. 3 surah tersebut. Ya. Tapi Rasulullah surah tersebut ketika Rasulullah berada di Madinah lah. Itu antara setiap malam. Kemudian kalau pagi-pagi, ini dia bangun pagi 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Kalau hari lain Rasulullah suruh kita baca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi untuk perlindungan daripada Dajjal, kata Rasulullah. Kata ulama, 10 ayat tersebut 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Ada kata awal, ada kata akhir. Lagi mudah kita baca dua-dua lah, awal dan akhir. Yang tu tak disebutkan Nabi baca, tapi Nabi suruh kita baca. Ya. Jadi boleh kita bacalah 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Dan hari Jumaat, Nabi kata siapa baca surah Al-Kahfi akan diberi cahaya sehingga Jumaat akan datang. Jadi itu antara amalan yang boleh kita lazimkan dalam jadual kita bila kita ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dah 3 dah. Yang seterusnya, apabila Rasulullah bangun selepas daripada disapu muka, Rasulullah pun berzikir. Zikir apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini doa bangun tidur biasa, sudah pasti baca kan. Kalau tak ingat juga, paling kurang kita sebut alhamdulillah. Paling kurang, ya. Walaupun mudah, ramai orang lupa. Bangun-bangun je pegang telefonnya. Lepas main subuh baru ingat, ustaz mengajar semalam bangun tidur baca alhamdulillahillazi ahyana. Dah terlewat dah. Jadi kena baca tuan-tuan. Bangun je sapu muka, alhamdulillah. Paling kurang. Barulah kita dikatakan hamba yang bersyukur. Seloknya tuan-tuan, hidup kita ni seharian ni dilazimi, kita lazim diri kita ni dengan zikir. Daripada bangun sampai ke tidur. Bangun-bangun je dah sebut alhamdulillah. Tidur perkataan terakhir pun kita mengucap la ilaha illallah. Ataupun kita baca surah lepas tu tertidur. Yang tu bagus. Awal dan akhir. Tapi kalau awal dah pegang telefon bangun-bangun, kan orang sekarang tengok telefon, sampailah orang tarawih, ya Arhamar Rahim, bau kalau simpan telefon. Ya. Baik. Kemudian seterusnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis, apabila terbangun tengah malam, maka bacalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat Bukhari. Ini bila ni? Bila terkejut tengah malam, terkejut saja-sajalah, terkejut nak pergi tandas contohnya, terkejut bunyi angin kuat, terkejut saja-saja, maka kena zikir ini. Jangan cepat sangat capai telefon, ataupun jangan cakap benda lain, keluar dulu kalimah ni. Ya, 3 benda. Saya ulang sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam imam sebut tadi. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ini tengah malam. Dan Nabi mengajarkan kita kalau terkejut kerana benda yang menakutkan. Benda yang menakutkan. Contohnya mimpi yang menakutkan, mimpi jatuh bangunan, mimpi kena kejar binatang buas, mimpi kena patuk ular ke, ataupun tak mimpi kena tindih.
Kan ada kena tidik ataupun terkejut bunyi mercun, tidur awal pukul 11 malam tahun baru, pukul 12 bunyi terkejut, orang pasang mercun atas sebelah rumah kita. Jadi kalau terkejut sedemikian, Rasulullah suruh kita berta'awuz. Ta'awuz ni minta perlindungan daripada Allah. Ta'awuz yang paling ringkas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi ajar kita kalau tersentak tengah tidur, a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatish syayatin. Maksudnya apa? Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kemarahan dan hukuman Allah, daripada kejahatan hamba-Nya, daripada bisikan-bisikan syaitan dan kehadiran syaitan. Ya. Ini doa. Namanya ta'awuz. Kalau tuan-tuan ingat, ta'awuz biasa je, a'udzubillahi minasyaitonir. Penting tuan-tuan. Dalam rawatan Islam, bila seseorang ni nak diganggu oleh jin dan syaitan, biasanya tanda-tanda dia hadir dalam mimpi dulu. Dalam mimpi, ya. Sebab saya praktik ruqyah lah. Saya ruqyah orang juga lah. Ya, kalau seseorang ni nak sihirkan orang, malam tersebut tak mau buat lah. Kali upah tak mau buat jampi-jampi, dia pun kirim setan pergi rumah kita. Dia pun pergi rumah kita. Dia pun nak kacau kita. Contoh nak buat gatal ke, nak suruh miang satu badan ke, nak suruh mati ke. Dia pergi rumah kita. Kalau malam tersebut kita baca zikir, kita mengaji, kita baca zikir, kita baca 3 kul, dia patah balik dekat tuan dia. Tuan, malam ni tak ada buat. Ada penghalang. Esok tak mau buat lagi. Lusa buat lagi. Itulah buat lagi sampai kita lupa berzikir. Ataupun takdir Allah menyebabkan perlindungan Allah yang lemah. Dia pun serang kita. Bila dia kenakan kita, seseorang yang kena sihir ni dia tak terus sakit. Contohnya nak suruh lempuk, dia tak terus lempuk. Mula-mula sakit urat. Sebab sihirnya lemah. Ya, dia tak, malam ni kena, esok lempuk terus tak. Dia makan masa. Kalau orang tu banyak amalan, dia makan masa bertahun-tahun baru lumpuh. Kalau orang tu kurang amalan, berbulan-bulan baru lumpuh. Atau berminggu-minggu baru lumpuh. Tengok amalan. Sebab Allah jaga orang-orang beriman, orang lebih-lebih orang yang jaga solat berjamaah, orang yang berzikir, mengaji Quran banyak. Jadi semasa mula-mula dia masuk tu Allah hadir dalam mimpi. Allah tunjukkan dalam mimpi. Contohnya kena kejar harimau. Ini contoh dia lah. Jatuh bangunan. Kalau sihir tu contoh berbentuk nak suruh kita ni lemah badan, kita jadi tak larat, kita bermimpi kubur, diguna tanah kubur. Kalau nak suruh kita ni rasa melayang-layang, hanyut, kita akan mimpi macam terbang nak jatuh je, kita akan rasa melayang. Kalau nak suruh kita ni rasa lemah, semput, kita akan mimpi ikan, mimpi air, macam tu lah. Jadi masa mimpi tersebutlah Allah tunjuk signal. Kita tersedar tu, kita dah apa mimpi tu, kita terus ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi ajar, bila kita ta'awuz, syaitan nak datang pada kita ni, cabut lagi semula, kecil. Sebab kita minta perlindungan daripada Allah. Balik semula dekat Tuhan ni, tak boleh. Baru nak kacau dia, Allah jaga sebab dia minta perlindungan Allah. Tapi kalau dia tu takut, dah apa dah. Lepas tu buka lampu, tak tidur sampai kecerah. Alamatnya lama-lama mulai jadi kena lah. Ini petua seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau ruqyah orang malam-malam, kadang-kadang lah, bukan semua. Saya tak ada klinik pun, tapi kadang-kadang ada orang minta tolong, saya ruqyah lah. Ada orang kena sihir ke orang tu semua. Lepas ruqyah malam tersebut, saya balik rumah. Balik rumah baca doa sebelum masuk rumah. Kadang-kadang datang tanda, kadang-kadang tak datang tanda. Saya belajar guru saya, kalau bermimpi kena patuk ular, kena kejar apa semua, itu tandanya untuk orang termarah, dia serang balik kita sebab kita telah merawat pesakit kan, dia serang balik. Jadi saya pun mimpi, pernah saya mimpi saya dipatuk. Saya banyak-banyak pokok dipatuk, tapi saya elak kaki, tak kena kaki. Tak kena. Lepas tu terkejut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
a'udzu kalimatillah itu tandanya apa? Tak mau tu serang balas, tapi Allah lindung, tak kena kaki. Sebab saya sempat elak, Allah jagalah. Bukan saya mahir, tapi Allah jaga. Tapi kalau sampai satu tahap, pak dah kena dah, mimpi tu dah kena patuk, sihir tu dah mengena lah. Jadi kita kena tingkatkan amalan supaya Allah buang balik. InsyaAllah Allah selamatkan, Allah buang balik. Ya, jadi macam tu. Jadi penting kita ta'arus apabila kita bermimpi mimpi yang sedemikian. Baru-baru ni saya merawat ada seorang ni, rumah dia lah. Dia kata lelaki, umur sama dengan saya. Di balik rumah dia takut. Anak dia okey. Anak isteri dia okey, tapi dia seorang je takut, dia sunyi, takut, lepas tu kena tindih semua. Lepas tu dia macam menuduh jiran sebelah dia. Jiran saya dah 3 tahun tak ada, duduk kat Dubai. Rumah dia kosong. Dia macam tuduh lah. Jadi saya pun rupiah, dia bukan kena sihir, bukan kena apa, bukan jiran pun. Sebabnya dia kena ganggu sebab dia kurang amalan. Saya suruh baca Quran pun tersangkut-sangkut. Berzikir pun jarang, ada tinggal solat ada juga kadang-kadang. Jadi kurang amalan, dapat gangguan lah. Saya pun nasihat dia baca zikir pagi petang, semayang. Dia tu semayang berjemaah dekat masjid, lagi-lagi subuh datang masjid hari-hari. Kemudian saya kata kalau dapat mimpi bagi tahu saya lah. Mimpi apa? Lepas dia beramal apa semua, dia pun cakap lah, saya mimpi malam ustaz, anak saya ni, baby saya ni jatuh atas cermin pecah, dia cocok-cocok satu badan. Saya pun menangis. Kenapa lah baby aku ni tercocok, dia cabut kaca satu-satu. Pak, dia terkejut. Bila terkejut tu, dia kata dia tak berdebar langsung, tak rasa sedih, tak berpeluh, rasa relax. Saya dah kata kalau mimpi buruk, mimpi tersentak, kena ta'arus. Ustaz memang pesan macam tu, saya dah ta'arus tapi saya tak tersentak. Ya. Jadi apa maksudnya? Ikut saya belajar, kalau mimpi sedemikian, baby jatuh, baby sakit, cedera, menangis, itu tandanya syaitan cedera, bukan baby kita sembuh. Kerana kita beramal, kita baca 3 kul, kita baca Yasin, kita baca Baqarah ke, mimpi baby dia sembuh. Kalau dia menangis, dia sakit, maknanya Syaitan tu simbol kepada baby. Dia cedera kerana bacaan kita. Patut pun saya tak berdebar, saya tak terkejut, saya rasa macam lega lepas mimpi tersebut. Jadi kena teruskan amalan lagi. Ya. Ini antara siri-siri dalam bab ruqyah. Kemudian Rasulullah SAW apabila bangun daripada tidur, Rasulullah SAW bersiwak. Kata Ibnu Umar pun remaja juga, kanak-kanak juga pada zaman Rasulullah, umur 10-11 tahun juga. Tadi Ibnu Abbas, ini Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Ibnu Umar ni kelebihan dia apa? Setiap kali Nabi musafir, dia ikut Rasulullah. Dia satu-satunya sahabat yang setiap kali musafir dia ikut Rasulullah. Specialnya Ibnu Umar. Jadi dia tahu. Dia banyak hadis, menerangkan hadis tentang musafir Rasulullah. Dia kata apa? Kana la yanamu illa wasiwaqu inda ra'si. Adalah baginda ni, dia tidak tidur melainkan ada kayu siwak dekat kepalanya. Fa ila staiqaza pada habis siwak, bila baginda bangun, baginda akan bermula dengan bergosok, dengan bersiwak, kata Rasul, kata Ibnu Umar. Jadi sunat bila kita bangun, gosok gigi. Alhamdulillah kita memang dah gosok gigi dah hari-hari. Kita gosok gigi dengan apa? Dengan berus gigi. Berus gigi pun salah satu bentuk siwak juga, tapi tidaklah sebaik kayu siwak batang sugi tersebut. Kenapa kita kata tak sebaik? Padahal modern tu ustaz, buah gigi macam tu, kayu siwak macam ni, buah gigi macam ni, modern, bersih lagi, tak apa-apa. Sebenarnya kayu sugi lagi bersih, sebab buah gigi daripada plastik. Kemudian kita tak akan tukar batang kayu buah gigi tersebut selagi mana tak buruk. Kadang-kadang setahun, kadang-kadang 6 bulan, setengah tahun. Sedangkan kayu siwak ni 2-3 hari sekali potong. 2-3 hari sekali dia lunyai, potong. Racik-racik, gosok 2-3 hari, lunyai, potong lagi. Jadi sentiasa baru. Jadi bakteria tak sempat melekat. Tapi buah gigi ni kita tak tukar dekat setahun, banyaklah bakteria berbeza. Jadi sunnah Nabi ni lagi istimewa, lagi bagus. Kemudian seterusnya Rasulullah SAW mengajarkan supaya
Jangan celup tangan ke dalam air bila bangun tidur. Sabda Rasulullah, "Idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yawmis yadahu fil ina." Jika salah seorang kamu bangun dari tidur, janganlah celupkan tangannya di dalam bekas air. Hatta yaghsilaha salasa, sehinggalah dibasuh di luar bekas tersebut 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Kerana sesungguhnya dia tak tahu di manakah tangannya bermalam. Tangannya tidur semalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi Nabi ni seorang pembersih. Pada zaman Nabi tak ada pipe. Kita sekarang bila bangun, alhamdulillah, masuk bilik air, ambil wudu, semua buka kepala pipe je. Zaman Nabi dia simpan dalam bekas. Orang Melayu dulu dalam tempayan. Jadi Nabi ajar bila bangun tidur, nak ambil wudu ke nak apa, jangan celup tangan dalam bekas tersebut. Cedok, basuh dekat luar. Sebab apa? Dia tak tahu di manakah tangannya tidur semalam. Boleh jadi dia tengah tidur semalam menggabu-gabu ke dekat kemaluan, dekat kurat ke. Kemudian kita pun malah nak cedok, kita celup tu basuh tangan, basuh muka. Kuman-kuman tersebut jatuh satu tempayan, kan, satu bekas. Anak pula datang bangun pagi lapor pedahaga, air masak tak ada, cedok je, bismillah, pok. Habis masuk kuman Nabi. Tengok betapa bersihnya Rasulullah SAW. Benda halus macam tu Rasulullah jaga kebersihan, ya. Rasulullah kalau gosok gigi, kalau siwak tadi berapa kali sehari? Paling kurang 5 kali sehari, 5 solat fardu. Sebab Nabi gosok gigi setiap kali nak solat. Kita baru 2 kali, 3 kali. Maknanya Nabi lagi bersih daripada kita. Walaupun kita lagi moden, sabun ada macam-macam, Nabi lagi bersih. Kemudian yang seterusnya, berwudu, alhamdulillah, tak perlu dikuraikan, kita nak solat kena berwudu. Kemudian istinsar 3 kali. Istinsar ni masukkan air ke dalam hidung, kemudian hembus. Sabda Rasulullah SAW, "Idza stayqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a." Bila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, berwuduklah. Falyastansir salasa marrat, istinsarlah 3 kali. Fa inna syaitan yabitu ala khayashimi, kerana syaitan ni tidur di dalam lubang hidungnya, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Boleh jadi tuan-tuan tak pernah dengar. Bila bangun tidur, Nabi kata wuduk, kemudian istinsar, masuk air nayuk. Masuk ni sampai ke atas ni, kita rasa macam sakit sikit, sampai atas ni. Hembus, jangan tunggu telan. Tak keluar-keluar dah tak boleh. Istinsar maksudnya seduk dan hembus 3 kali, sunat. Kalau waktu solat lain, tak sesunat pagi. Sebab ni syarat Nabi kata bangun tidur je. Kerana apa? Nabi kata fa inna syaitan yabitu ala khayashimi, kerana syaitan tidur di dalam lubang hidungnya. Syaitan tidur dalam lubang hidung. Muat ke ustaz? Muat ke tidak? Syaitan ni tuan-tuan, sifat dia daripada api. Api ni kalau buka gas besar lah. Kalau kecil halus je. Ya. Syaitan daripada api. Dia sekejap besar, sekejap kecil. Dia boleh kecil. Dalam hadis disebutkan bahawa syaitan mengalir. Dia halus, dia boleh mengalir dalam urat darah, kata Rasulullah. Urat darah ni halus, kan? Urat darah. Syaitan boleh mengalir. Sampai kecil tu dia boleh jadi kecil. Lubang hidung besar sikit, tak ada masalah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW, seorang sahabat, dia naik kuda dengan Rasulullah. Rasulullah di depan, dia di belakang. Tiba-tiba kuda mengamuk sikit, angkat kaki, macam nak buang Rasulullah di belakang. Benda tu pelik, sebab setiap binatang yang ditunggangi oleh Rasulullah semua jinak, tapi kali ni dia macam liar sekejap. Maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tak kisah syaitan ni dah putus asa dah. Dia tak boleh ganggu kau, dia tak boleh ganggu aku. Dia ganggu kuda ni, nak campak kita." Betul kata sahabat tersebut. Memang syaitan ni sifat macam tu. Kalau dia tak boleh ganggu kita, sebab amalan kita, Allah jaga kita, dia akan ganggu orang lain, suruh kenakan kita. Tapi walaupun betul Nabi kata, la takul zalik, jangan kata macam tu. Bila kamu kata macam tu, kata Rasul, syaitan yang sekecil lalat dia akan jadi besar, sebesar rumah. Sebab kalimah tu ni, kalimah macam bangga sikit, kan? Tapi Nabi kata, katalah olehmu bismillah, ataupun dalam hadis lain kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka syaitan yang sebesar rumah akan jadi kecil, sekecil lalat. Syaitan ni sangat
anti bila orang ni minta perlindungan daripada Allah. Bila dia ganggu, kita sebut Alhamdulillah, kita minta perlindungan Allah, suruh dia jadi lemah, kecut, daripada besar jadi lemah, kecil terus. Berapa lama masa dia kecil tu? Bukan sejam, 2 jam, 2-3 saat terus kecil. Itu sifat syaitan, lemah. Ya. Jadi tak mustahil syaitan boleh tidur di dalam lubang tidur. Baik. Jadi ada orang kata pula, betul Ustaz, kan semalam dah baca doa dah. Baca 3 kul nak tidur, baca zikir Fatimah. Zikir Fatimah tuan-tuan tahu? Zikir Fatimah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Yang kita baca selepas solat kan. Dalam sebuah hadis Nabi bagi tahu Fatimah ni dia nak ambil orang gaji, nak tambah pembantu sebab banyak sangat kerja. Ali suami dia ni, menantu Rasulullah, sangat sibuk urusan. Maka kata Rasulullah, kamu nak tak aku bagi amalan, bila kamu baca ni, kamu keletihan kamu ni, esok pagi kamu bangun hilang. Nak ya Rasulullah. Nabi pun ajarlah zikir tersebut, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Ataupun 33 tutup dengan la ilaha illallah sebelum tidur. Baca. Fatimah pun aman, esok dah segar, tak ada sakit-sakit urat dah. Tak jadi nak ambil pembantu rumah. Ini sebab tu nama dia zikir Fatimah. Ya, zikir Fatimah. Tuan-tuan pun boleh amal kalau jenis yang banyak kerja, tapi kena niat dah, bukan baca saja je subhanallah, tapi niat, ya Allah, sihatkanlah kebadanku ya Allah, esok aku nak buat macam biasa, segera balik badan aku ya Allah. Allah bagi kesegaran, tidur lebih lama insya-Allah. Walaupun kita dah baca zikir, takkan syaitan tidur lagi dalam lubang hidung? Ya tuan-tuan, sebab Nabi kata zikir-zikir yang kita baca tersebut, kita minta syaitan tak ganggu kita. Sama ada pun syaitan tidur ni, dia tak ganggu lagi, dia tidur je. Sebab apa? Syaitan ni kalau tuan-tuan baca beberapa hadis Rasulullah berkenaan syaitan ni antara tempat dia suka lubang. Ni rahsia lah. Lubang, antaranya dalam hadis lubang hidung, antaranya lubang dalam tanah. Pernah sahabat Nabi berjalan dengan sahabat ni nak kencing dalam lubang. Nabi kata jangan kencing dalam lubang. Kerana lubang tersebut boleh jadi ada serangga. Kalau tak ada serangga pun ada jin, ada syaitan, dan anak jin boleh mati kerana air kencing tersebut. Lubang dalam tanah tak boleh kita kencing. Ya, lubang dalam tanah. Sebab memang ada di tanah ni, kadang-kadang ada jin tanah. Dia tak kacau manusia, dia duduk dalam lubang. Tiba-tiba kita kencing dalam lubang, baby dia lemas, mati. Sebab air kencing kita ni panas sikit. Jadi sampai satu tahap dia ganggulah kita. Dia ganggu kita ikut balik ke rumah. Kalau kita beramal, dia ganggu anak pula. Cari orang yang lemah dalam tuan tu. Sebab tu ada orang balik daripada tempat-tempat air terjun ke bukit ke hospital ke mana-mana. Okey, tiba-tiba anak menangis. Belik je anak. Tak tahu sebab apa. Sebabnya antara gangguan syaitan. Kerana apa? Kerana ikut mak ayah dia lah. Sebab balik rumah pun tak baca doa. Ya. Baik. Jadi kena orang panggil apa? Tashmid, istinsar 3 kali. Kalau tuan-tuan buat setiap pagi esok, insya-Allah rasa lega, rasa banyaklah kelebihan dia. Banyak kelebihan dia. Saya dulu ada macam resdung, lama-kelamaan macam sembuh sendiri, slow-slow sembuh sendiri. Sebab apa? Pagi-pagi selalu buat macam ya. Baik. Kemudian seterusnya, apabila bangun tidur, Rasulullah SAW mengajarkan supaya putuskan 3 ikatan. Ya, tadi istinsar. Kalau boleh kita amal. Masa buat tu tuan-tuan, kita ingat sunnah Nabi lah. Aku buat ni sebab Nabi suruh. Ya, bila kita buat kerana cinta Nabi, kita rasa tak terbeban langsung. Alhamdulillah, memang saya setakat ni saya amal lah setiap hari, bukan setakat pagi je. Boleh kata setiap kali ambil wuduk saya buat. Alhamdulillah. Jaranglah saya kena semua bersih, batuk. Jarang sangat lah. Kecuali batuk panjang baru ni balik daripada umrah. Panjang sikit 2 minggu. Ya. Rupa-rupanya bila orang tanya, Ustaz, batuklah kat Mekah ni, kat ni. Jawab mutawai tersebut, dekat Mekah, Madinah ni,
Yang tak batuk tiang. Semua orang pasti batuk. Jadi tak payah mengadu. Kita buat macam biasa doa yang kita sembuh, makan ubat istinsar semua, lama-lama sembuhlah insya-Allah. Baik, kata Rasulullah SAW, ya'kilu syaitan wa 'ala qafiyati ra'si ahlikum wa nama thalatha uqad. Jika seorang ini tidur, syaitan akan ikat tengkoknya dengan 3 ikatan. Yang dirumakan kullu 'uqdatin 'alaika laylun tawilun farqud. Maka ditulislah pada tali dekat tengkok tersebut jampi. Alaika laylun tawilun farqud. Bagi engkau tidur yang panjang, tidurlah lena-lena. Jampi. Dia pun ikat tengkok kita setiap kali kita tidur. Maka kata Rasulullah, fa iza staiqaza fa zakarallah in halat uqdah. Bila dia bangun dia sebut nama Allah, putus satu ikatan. Kita bangun kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah aja putus satu ikatan. Tinggal dua. Fa in tawaddu'an halat uqdah. Bila dia berwuduk, putus pula ikatan kedua. Masa wuduk itu kita sebut nama Allah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Putus satu ikatan. Tinggal satu lagi. Fa in salat halat uqdatun kullah. Bila dia solat, sama ada solat subuh ke, solat ba'diyah subuh ke, ataupun solat qiyam, maka putuslah ikatan, kata Rasulullah. Ikatan ketiga pula putus. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Maka berpagi-pagi bila putus 3 ikatan tersebut, jiwanya cergas dan segar, kata Rasul. Wa illa, kalau tak putus, asbah qaditan nafsi kaslan. Berpagi-pagi jiwanya dalam keadaan buruk dan malas, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Ya, jadi perintah Nabi supaya putuskan 3 ikatan. Mudah je putuskan ikatan jampi syaitan. Ya, dia tulis jampi alaika laylun tawilun farqun apa semua. Putus hanya dengan zikir, wuduk dan solat. Putus 3, cergas tu gitu. Zikir, wuduk, solat. Alhamdulillah, wuduk, baca bismillah, solat. Solat macam-macam lah kita baca. Ya. Daripada takbir sampai ke salam, putus terus 3 ikatan. Maka kita pun cergas. Ya. Kalau tak, jiwanya malas. Sebab tu kadang-kadang masa solat subuh saya nampak budak-budak muda bukan budak tingkatan. Tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 3. Dengan semayang punya hanya macam ni. Bukan panjang sangat imam baca pun. Wasyamsul duha je. Sebab apa? Tertidur. Kan? Kenapa jadi macam tu? Muda lagi. Boleh jadi tali ikatan dekat tengkok dia tak putus. Tak putus 3, tinggal 1, tinggal 2 ke. Sebab apa? Budak-budak muda ni kadang-kadang baguslah datang masjid tu ayah dia suruh. Boleh jadi kadang-kadang dia ambil wuduk pun tak kata. Sebab dia mengantuk lagi, dia nak sambung tidur lagi. Tapi ayah suruh pergi surau, ayah suruh pergi masjid. Ambil wuduk lebih kurang je. Sini tak kena, sini tak rata, sini tak rata, sikit-sikit je. Macam tu je. Bila tak rata tak sah. Tak sah tak putus. Bangun pun tak zikir pada nama Allah, tak putus juga. Bila tak putus, semayang tu tinggal masih ada lagi 3 tali ataupun 2 tali. Ya, buyung hayam. Jadi kena putus tuan-tuan. Ada anak-anak ni kena tengok. Wuduk ni kena rata. Baca bismillah, biar bagi rata. Gosok-gosok, jangan main buluh je kaki. Pagi-pagi kaki ni kering, tangan ni kering, main buluh dekat pipe, tak rata dia kena gosok. Baru rata, barulah putus ikatan, barulah sah wuduk tersebut. Ya. Ini antara masalah muda-mudi bekas semula kadang-kadang. Baik, jadi putuskan ikatan. Daripada hadis ni lah juga petua nak cergas, nak sihat dalam Islam adalah bangun sebelum subuh, wuduk, solat, zikir pada Allah, wuduk dan solat. Kalau pesakit saya sebut macam pesakit macam ramai pula tak ramai pun. Kadang-kadang ada yang lemah semangat macam kes yang saya cerita tadi tu, yang ada gangguan tu. Dia lemah semangat. Kalau duduk sorang-sorang rasa takut lagi ustaz. Yang lain tak ada dah, tapi ada takut lagi duduk sorang-sorang. Anak bini tak ada rasa takut. Itu lemah semangat namanya. Apa maksudnya? Lemah semangat, kurang amalan dan kurang perlindungan Allah. Jadi kena tingkatkan amalan. Antara caranya wajib untuk dia lah. Wajib bangun sebelum subuh, mandi, ya, mandi, wuduk dan solat berjemaah.
Kenapa Nabi bagi tahu macam tu? Untuk jadi cergas, untuk mendatangkan semangat kena cergas. Asbaha nashitan tayyiban nafs, jiwanya cergas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kena mandi. Sebab Malaysia air tak sejuk mandi. Kalau dekat negara Arab, negara Mak Saleh, air sejuk tak payah mandi lah. Malaysia kena mandi, standard je kena air. Tak payah pakai water heater. Water heater tak payah. Tak berapa bagus pagi-pagi water heater, kecuali orang tua yang tak tahan sejuk. Muda-muda ni mandi sejuk-sejuk bagus untuk kecergasan. Jadi dia amal dan kebanyakannya dia jadi semakin sihat lah. Ya. Ada seorang di Terengganu tu, dia badan dia lemah-lemah, sakit-sakit, tak tahu kenapa. Lepas tu rasa takut. Lepas tu dia kena tindik. Kemudian dia mimpi. Dia kata mimpi apa? 2-3 kali lah, berulang kali mimpi. Dia kata mimpi jumpa diri dia sendiri. Jadi itu kata apa? Mati. Dia kata macam tu lah. Sekejap Syah, mati. Saya pun dengar dia punya simptom-simptom. Ini bukan sihir, bukan apa, ini gangguan sebab kurang amalan. Sangat lemah badan. Macam mana nak buat, Ustaz? Amalan pertama zikir pagi petang. Kedua, bangun sebelum subuh, mandi dan pergi sembahyang dekat Masjid Surau, solat subuh berjemaah, duduk soft depan. Lepas tu hari Jumaat saya tanya dia, saya telefon, macam mana ni? Pagi-pagi tadi bangun tak? Tak sempat. Terkejut 6.30. Esok bangun lagi. Sebab dia anak saudara saya, dia nak buat boleh paksa-paksa. Esok dia buat, seminggu dia buat. Tak sempat jumpa ustaz lain, tak sempat pergi hospital, dah hilang dah lemah badan. 2-3 bulan dia sakit badan, sakit belakang. Kerana bangun pagi awal mandi je. Bangun pagi mandi, sembahyang subuh berjemaah solat depan, sembuh dengan izin Allah. Macam mana boleh tahu? Nabi dah bagi tahu awal. Bangun pagi, putuskan 3 ikatan, jiwa akan cergas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang terakhir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku yang buat aktiviti pada pagi-pagi. Kata doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkatilah umat aku yang buat aktiviti pagi-pagi. Dalam doa Rasulullah ni, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmizi, hadis hasan. Ya. Hadis hasan boleh pakailah, hadis betul lah. Mengajarkan kepada kita supaya kena bangun sebelum subuh kalau nak dapat barokah hidup, keberkatan hidup. Barokah ni apa? Kebaikan bertambah, kebaikan berpanjangan. Kalau nak kaya, nak sihat, nak anak cerdik, nak anak dengar kata, tidak lain tidak bukan kena bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh, buatlah apa-apa. Kalau orang bangun sebelum subuh ni, dia berniaga, dia siapkan nak masak nasi lemak tu everyday, insya-Allah perniagaan dia barokah. Barokah. Kalau dia bangun sebelum subuh, dia bersenam, insya-Allah dia sihat. Kalau dia bangun sebelum subuh, dia bekerja, insya-Allah kerja dia barokah. Tapi kalau dia bangun sebelum subuh, dia qiyamul lail, semua benda dia dapat. Harta dia dapat, sihat dia dapat, insya-Allah. Sebab qiyamul lail adalah ibadat paling utama. Sebab Rasul buat qiyamul lail sebelum subuh. Ya. Jadi Nabi doa ni untuk umat dia. Untuk umat dia, umat Rasul, jangan nak orang Islam je. Orang non-Muslim pun termasuk. Orang yang menentang Rasul pun termasuk. Orang kafir harbi, Yahudi contohnya yang sangat membenci Islam, kalau dia bangun sebelum subuh, kalau dia buat aktiviti sebelum subuh, dia study ke, dia bersenam ke, dia akan dapat barokah juga. Barokah ni bukan untuk orang Islam je, termasuk orang non-Muslim. Kalau apa? Kalau dia buat apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita yang patut dapat barokah. Jadi bangunlah tuan-tuan awal-awal, kejut anak-anak. Ya, kalau tak semayang yang bulan pun semayang subuh, datang berjemaah di Masjid Surau. InsyaAllah besar nanti barokah hidup ni, macam-macam Allah bagi. Ya, sebelum subuh. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, confirm dapat untuk umatnya. Paling utama qiyamul lail tuan-tuan. Kalau tak boleh 11 rakaat, 13 rakaat macam Rasul, 2 rakaat okey dah. Saya ada seorang kawan masa saya ambil SPM dulu, kawan saya ni merempit sikit-sikit lah, sekolah agama, tapi merempit juga lah. Saya ikut malam-malam,
di Kelantan. Saya orang Terengganu, saya duduk Kelantan rumah sewa. Jadi dia ada awet, maka saya ni ikut siapa-siapa. Satu hari dia ajak tidur rumah dia, so pergilah sebab saya duduk asrama. Saya pergi rumah dia. Allah kasihan, miskin. Rumah ada 2 bilik, ya. Miskin lah. Bilik mak dia pun tak ada pintu. Pintu pun tercabut, ada langsir. Tapi itulah, saya dengar dia cakap mak dia macam kasar sikit. Macam itulah. Saya buat tak tahulah. Saya pun tidur rumah dia. Pagi esok pukul 3 saya terkejut nak pergi tandas. Tandas kampung saya pun pergi. Saya lalu dekat bilik tandas, saya nampak langsir bilik mak dia terselok sikit. Masya Allah, mak dia tengah sujud, tengah qiyamul lail pukul 3. Terkejut saya, ya Allah, anak mak rempit, ada awet, kadang-kadang kasut tapi mak bukan main soleh. Lepas saya keluar tandas, saya tengok mak dia tengah berdoa. Ya Allah, saya bengok kan, sakit perut. Lama lah dia tengah berdoa. Oh, baik mak dia ni. Kagum saya. Anak macam setan. Dia memang perangai kurang bagus lah. Lepas tu saya baru nak esok saya dah berpisah, mak dia bagi roti sikit. Orang susah kan, nak bagi mahal tak boleh, bagi roti yang 60 sen tu, gadingnya yang kecil tu. Dulu murah je, berapa sen, dia bagi sekeping tu. Lama bertahun-tahun saya tak jumpa, saya jumpa balik anak dia. Jumpa balik di UKM Bangi. Jumpa di UKM, tanya-tanya khabar. Rupanya anak dia lepas SPM masuk kuis. Masuk kuis ambil diploma. Habis diploma ambil degree di kuis. Habis degree masuk UKM ambil master. Ambil master, lepas tu ambil PhD. Ambil PhD jadi doktor. Masya Allah, jadi doktor. Saya pun tengok Facebook anak dia. Semua anak dia soleh-soleh, jadi bagus belaka lah. Bawa mak dia pergi umrah, bawa ayah dia semua. Oh, saya nampak, oh ini hasilnya qiyamul lail. Walaupun anak boleh jadi macam setan masa mobil, tapi mak dia istiqamah qiyamul lail, kan, mana-mana puluh tahun akan datang jadi baik juga. Anak dia tu, kawan saya tu, dia duduk dekat Bangi lah. Saya tahu, saya pergi, dia jadi imam surau pula sambilan. Masya Allah. Dan masa kecil-kecil merempit, bila besar jadi imam surau. Ini kelebihan qiyamul lail, barakah dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan, benarlah kata Rasul, ya Allah berikanlah keberkatan kepada umatku yang buat aktiviti pagi-pagi. Esok sama-samalah kita qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah bagi keberkatan hidup kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik kepada Allah, kurang lemah saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafar. Subhanallah, umma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.